Cecair keputihan berbau busuk dan berwarna adalah sesuatu masalah yang sangat tidak selesa untuk wanita ya. So ia boleh membuatkan wanita itu rasa malu ya, rasa tidak selesa dan rasa tidak berkeyakinan. Apatah lagi ketika ingin melakukan hubungan kelamin bersama pasangan ya. So untuk video kali ini Kak Nur akan terangkan tentang cecair keputihan wanita yang berbau busuk dan berwarna-warni ya. Contohnya ada yang warna merah, ada yang warna coklat, putih, kelabu, kuning dan ada juga yang berwarna hijau. Dan kenapa boleh berlaku dan apa yang perlu dibuat, semuanya Kak Nur akan terangkan dalam video ini insya-Allah. Tapi macam biasa, bagi yang masih baru di YouTube channel ni, jangan lupa subscribe dulu YouTube channel Kak Nur dan tekan loceng notifikasi untuk menerima video-video terbaru daripada Kak Nur ya. Dan Alhamdulillah Kak Nur banyak berkongsi tentang ilmu kesihatan, khususnya kesihatan wanita dan juga kesihatan kulit dalam YouTube channel ni. Video sebelum ni Kak Nur ada berkongsi tentang ciri-ciri cecair keputihan yang normal di sini ya, dan juga tanda-tanda cecair keputihan yang tidak normal di sini. Okey, so korang kena kenal cecair keputihan wanita yang normal dahulu supaya mudah faham yang tidak normal. Dan Kak Nur ada sertakan link video di ruangan description di bawah ni. Ada masa korang tengok dulu. Okey, so apakah punca yang biasa menyebabkan cecair keputihan yang berwarna dan ada yang berbau busuk? Okey, so Kak Nur akan terangkan satu persatu. Yang pertama adalah cecair keputihan yang jernih. Dan ini adalah cecair keputihan yang normal dan biasanya ia putih jernih, ya, putih keruh, tidak berbau dan tidak gatal. Dan ini berlaku pada setiap wanita yang mempunyai kitaran haid yang normal. Okey, korang boleh tahu dan kenal lebih lanjut tentang cecair keputihan yang normal ni melalui video Kak Nur sebelum ni. Okey, yang kedua adalah cecair keputihan yang tebal dan berketul-ketul. Ada yang kata seperti krim, ada yang kata macam susu basi, keju, smegma ataupun tahu pecah. Dan cecair keputihan ini biasanya tidak berbau tetapi sangat-sangat gatal. Okey, dan ini adalah disebabkan oleh jangkitan kulat atau dipanggil sebagai vaginal candidiasis. Dan Kak Nur juga ada terangkan dengan lebih lanjut tentang punca dan cara merawat dan mencegah jangkitan kulat pada kemaluan wanita melalui video sebelum ni. Korang boleh tengok dulu video tersebut. Okey, alright. So, yang ketiga, okey, cecair keputihan seperti putih susu ataupun kita panggil milky discharge ya, dan kadang berwarna putih kelabu dan biasanya cecair keputihan ini pesakit akan mengadu berbau busuk pada bahagian kemaluan atau berbau hamis. Ada yang kata macam bau ikan masin. So ini adalah biasanya jangkitan bakteria ataupun dipanggil sebagai bacterial vaginosis. Seperti yang kita tahu, di kemaluan wanita ni terdapat kuman yang baik, kita panggil sebagai lactobacillus. Dan lactobacillus inilah yang akan menghasilkan persekitaran vagina bersifat asid. Dan sifat asid ini sangat penting untuk mencegah pembiakan kuman-kuman yang tidak baik untuk kemaluan wanita. So biasanya wanita yang selalu terkena jangkitan bakteria ni adalah orang yang kurang menjaga bahagian organ intim sebersihnya ya. Okey, selalu membiarkan kawasan kemaluan lembab, jarang ganti seluar dalam kalau lembab ya, ataupun ganti panty liner atau pad, ataupun orang yang kerap membuat hubungan seksual secara kerap lah ya, secara kerap ataupun tanpa perlindungan. Maksudnya hubungan kelamin yang tidak selamat ya. Okey, ataupun seks rambang. Ada juga kes yang terlalu obses menjaga organ intim juga boleh membawa masalah ya. Maksudnya sangat kerap menggunakan pencuci wanita, perfume lah, okey, ataupun sabun-sabun yang boleh mengganggu atau membunuh kuman baik pada kemaluan wanita. Okey. So, ada juga kes-kes tertentu, okey, kuman yang terdapat pada kemaluan wanita ni adalah kuman-kuman daripada lubang najis ataupun anus ya. Contohnya E. coli lah ya, Enterobacter dan banyak lagi spesies lah. Ini adalah biasanya disebabkan oleh cara membersihkan kemaluan wanita yang tidak betul. Okey, sebelum ni juga Kak Nur ada terangkan tentang tips cara cuci kemaluan yang betul. Korang juga boleh tengok video tu ya, insya-Allah. So,
Basically, kalau korang buang najis dan buang air kecil ya pada masa yang sama, korang kena cuci dari depan ke belakang ya. Okey, maksudnya cuci kemaluan wanita dulu sebersihnya, baru lubang najis. Okey, so kita boleh elakkan jangkitan bakteria daripada usus berpindah ke kemaluan wanita ya. So, biasanya untuk masalah jangkitan bakteria ni, rawatannya adalah antibiotik ya. Sudah pasti untuk mengelakkan ia berulang, kita perlu amalkan penjagaan organ intim yang betul ya, dan amalkan seks secara selamat ya. Okey, yang keempat, cecair keputihan kemerahan ataupun kecoklatan ya. So banyak sebab yang boleh mengeluarkan cecair keputihan yang kemerahan ni. Okey, dan kecoklatan ni. Okey, warna ni adalah disebabkan oleh campuran keputihan wanita bersama darah ya. So ada yang normal, ada yang tidak normal. Okey. So jika cecair kecoklatan ataupun cecair kemerahan keluar dalam masa yang dekat dengan kitaran haid seseorang wanita itu, maka ia boleh jadi normal. Okey, sebab ia adalah darah yang bercampur dengan cecair berasid di vagina ya. Okey, jika keluar darah dalam kuantiti yang sedikit, maka ia akan lebih kelihatan kecoklatan ataupun kita panggil brownish discharge. Tapi biasanya ya, sebelum haid atau semasa darah haid dah nak habis ni, itu boleh jadi normal. Okey, contohnya, alright, jika seseorang wanita itu keluar darah yang sedikit ataupun kita panggil spotting ya, ketika waktu haidnya dalam 1 atau 2 hari saja dan mungkin tidak sama seperti hari haid yang biasa, maka Kak Nur sangat advise better check ujian air kencing ya, ataupun kita panggil UPT untuk memastikan bukan hamil. Sebab ini boleh disebabkan pendarahan akibat pelekatan janin pada dinding rahim yang kita panggil sebagai implantation bleeding. Jika darah banyak keluar, okey, maka ia akan nampak lebih warna kemerahan terang ataupun kepekatan lah ya. Dan kadang ada yang darah beku pun nampak seperti merah hitam. So jika ia berlaku ketika waktu haid, okey, ia boleh jadi normal. Tapi jika dia berlaku di antara haid ataupun kita panggil intermenstrual bleeding, maka ia mungkin tidak normal. So jika cecair kemerahan atau kecoklatan itu sedikit keluar selepas hubungan seksual, okey, contoh, ia mungkin disebabkan oleh geseran ataupun sedikit kecederaan pada dinding vagina disebabkan kurangnya cecair keputihan yang normal keluar ketika wanita tersebut terangsang ya, ataupun dia punya hormon nafsu tu meningkat ya. Atau mungkin juga disebabkan ada keradangan pada pangkal rahim, terutamanya jika terdapat jangkitan pada vagina dan juga cervix ya. Cervix atau pangkal rahim ni akan lebih sensitif dan mudah berdarah. So jika cecair keputihan atau darah keluar dari kemaluan setiap kali hubungan kelamin ya, so maka korang perlu bimbang ya, sebab ia mungkin juga disebabkan oleh kanser pangkal rahim. Okey, sebab itu setiap wanita yang aktif secara seksual, okey, secara seksual perlu membuat saringan pemeriksaan pangkal rahim ataupun kita panggil pap smear. Kak Nur ada buat video tutorial step by step bagaimana cara untuk pemeriksaan pangkal rahim ni dibuat ya, dan berapa kerap pap smear perlu dilakukan. Okey, semua ni Kak Nur telah terangkan pada video sebelum ni. Okey. Alright. So seterusnya, jika cecair keputihan, kemerahan atau darah keluar di antara haid, korang kena bimbang ya. Macam Kak Nur kata, korang kena bimbang kalau intermenstrual bleeding. Sebab Kak Nur masih ingat ya, masa dulu ya, salah seorang pesakit Kak Nur, dia selalu keluar cecair keputihan yang berdarah tanpa mengira waktu atau hari. Dan then apabila diperiksa, memang terdapat kanser pangkal rahim yang telah tumbuh besar. Dan masa ni pesakit dah capai stage 4, iaitu telah merebak ke organ lain ya. So jika ada masalah macam ni, tolong jumpa doktor dengan segera ya. Okey. So dan Kak Nur juga masih ingat ya, kita pernah ada seorang pesakit juga yang Kak Nur beritahu dia beritahu Kak Nur setiap kali dia buat hubungan kelamin, cecair seperti darah ni akan keluar. Dan hubungan kelamin ni adalah dia rasa sakit, tidak selesa ya. Dan apabila kita periksa, memang terdapat jangkitan bakteria pada kemaluan dan juga ada keradangan pada cervix dia. So pangkal rahim ni dia nampak tidak sihat dan dia akan mudah berdarah. Okey, kalau korang mengalami masalah seperti ini, cepat-cepat jumpa doktor untuk buat pemeriksaan lebih lanjut dan rawatan yang lebih lanjut.
Jika seseorang wanita itu telah menopause lah, ya, contoh lebih setahun tiada haid, ya, atau beberapa tahun, tapi tiba-tiba keluar cecair keputihan kemerahan lagi, ya, so maka Kak Nur sangat-sangat menggalakkan buat pemeriksaan lanjut, ya, sebab kita bimbang tentang kanser endometrium, iaitu kanser dinding rahim yang biasanya banyak berlaku pada wanita yang sudah menopause. Okey, yang kelima adalah cecair keputihan kekuningan. Okey, jika terdapat cecair keputihan berwarna kuning, lepas tu disertai dengan rasa yang nyeri atau sakit pada bahagian bawah perut atau pinggul dan kadang berkait dengan kencing yang sakit, okey, maka korang kena periksa juga, ya, sebab ia mungkin disebabkan oleh penyakit kelamin, iaitu sexually transmitted disease seperti chlamydia atau gonorrhea. Keadaan ini lebih kerap berlaku jika melakukan hubungan kelamin tanpa perlindungan, seperti tidak menggunakan kondom pada pasangan yang tidak diketahui status kesihatan ataupun selalu seks secara rambang, ya. So jika ada simptom seperti ini, kita kena dapatkan rawatan segera, dan biasanya simptom ini boleh sembuh dengan rawatan antibiotik. Dan perlu juga korang ingat, ya, pasangan pun perlu diperiksa dan diberikan rawatan untuk mengelakkan jangkitan berulang. Penyakit kelamin seperti ini sebenarnya dia sangat mudah menyebabkan cervicitis, iaitu keradangan pada cervix. Dan jika tidak dirawat, ia boleh merebak ke organ pembiakan wanita bahagian atas, ya, contohnya pada rahim, pada tube fallopian ataupun ovari, dan keadaan ini dipanggil sebagai PID. Pelvic Inflammatory Disease. PID inilah kalau orang selalu kena, ya, dia akan menyebabkan parut, kan, so ia akan menyebabkan ketidaksuburan untuk kesan jangka panjang akibat parut-parut yang terbentuk pada organ-organ pembiakan wanita ni. Sebab itu jika ada keputihan yang tidak normal, jangan pandang rendah pada keputihan tu, ya. So korang kena segera berjumpa dengan doktor untuk mengelakkan masalah yang lebih teruk. Okey, yang keenam, cecair keputihan kehijauan dan sedikit berbuih dan menyebabkan gatal pada kemaluan wanita dan juga berbau busuk. Kadang ia boleh menyebabkan sakit ketika kencing juga, ya. So ini adalah simptom yang biasa kepada pesakit yang terkena penyakit kelamin yang disebabkan oleh jangkitan parasit, kita panggil Trichomonas vaginalis. Jangkitan ini adalah penyakit kelamin di mana ia berjangkit melalui hubungan seksual. Sudah pasti, sesiapa yang ada masalah seperti ini perlu segera berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan lebih lanjut. Dan pasangan juga perlu diperiksa macam biasa dan menerima rawatan, ya. Sepanjang menerima rawatan, pesakit tidak boleh membuat hubungan kelamin sehingga benar-benar sembuh. Okey, kalau tidak tahan dan mahu juga buat hubungan kelamin ni, maka perlulah menggunakan protection seperti kondom untuk mengelakkan jangkitan ini berulang, ya. So, yang ketujuh adalah cecair keputihan berwarna purple. Purple? No lah. Okay, Kak Nur just kidding, okay, just bergurau. Korang fikir ini pen warna-warni, ya? Okay, so actually Kak Nur tidak pernah lagi jumpa cecair keputihan warna purple ni. Okay guys, gurau-gurau only, jangan stres-stres, ya. So apapun masalah, insyaAllah pasti ada penyelesaiannya, ya. So kalau korang, rakan-rakan semua mengalami masalah yang Kak Nur kongsikan, maka korang kena segera berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan pemeriksaan dan rawatan lebih lanjut, ya, supaya kita boleh mengelakkan komplikasi yang membahayakan. Jangan malu, jangan segan, cari doktor yang korang selesa. Alright? So, Kak Nur rasa itu saja video Kak Nur. Adakah info-info yang Kak Nur berikan ni memberi manfaat? Kalau bermanfaat, mohon rakan-rakan memberikan komen-komen yang positif di ruangan komen di bawah, ya. So, jika video-video Kak Nur ni memberi manfaat, jangan lupa subscribe YouTube channel Kak Nur. Tekan loceng notifikasi untuk menerima video-video terbaru daripada Kak Nur, serta like, komen and share dengan rakan-rakan, ya. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.